Sujud tilawah ni kalau kita ikut imam wajib. Imam sujud, kita pun sujudlah. Kalau imam tak sujud, kita pun tak sujud. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya, batal sembahyang kita, sebab kita mengikut imam. Baik, yang kedua kita dah bincang dulu sujud sahwi. Sujud sahwi kalau imam buat, makmum wajib ikut. Jangan kita kata, imam ni buat apa ni sujud sahwi? Bukan aku yang lupa, imam yang lupa. Tak. Kalau kita ikut imam, imam buat, wajib ikut. Ada satu tempat tu, satu masjid tu, berlaku imam sujud sahwi. Makmum ramai, tapi 3 orang je yang ikut imam, yang ikut sujud sahwi. Yang lain-lain tu semua tunggu dan lihat. Bila imam dah lepas sujud sahwi, bila imam salam je, makmum-makmum yang lain baru salam. Maka ketika itu makmum yang tak ikut tadi batal sembahyang. Sebab dia tak ikut arahan imam. Wajib kita mengikut imam ni, selagi imam tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, wajib ikut. Nabi sebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Hadis riwayat Muslim. Imam itu dijadikan ikutan para makmum. Jangan kamu menyalahinya, jangan kamu tak ikut dia, ikut. Cuma ikut di sini perkara-perkara yang ada dalam solat. Kalau imam tu menambah, kita pun sedar, jangan ikut. Itu tak boleh ikut lah. Mana ada sembahyang Isya 5 rakaat. Tetapi oleh kerana imam lupa, boleh jadi imam terkurang, imam terlebih. Yang itu tak boleh ikut. Tak boleh ikut pun orang yang sedar. Yang tak sedar, ikut je lah. Sebab makmum dulu banyak kali saya sebut, makmum ni ada dua jenis. Satu makmum yang peka. Peka ni dia tahulah bilangan ke berapa, rakaat ke berapa, dia tahu semua. Satu lagi makmum yang peka. Yang peka ni yang masalah. Dia ikut je imam tu. Imam buat 5, dia buat 5. Imam buat 4, imam baca Fatihah tak berapa tepat, dia pun ikut juga, tak tegur langsung. Ini jangan Jadi sebab itu kita menuntut ilmu supaya kita tahu yang mana perlu ikut, yang mana tak perlu ikut. Jadi kalau imam tu dah buat sujud sahwi, wajib ikut. Jadi 3 orang ni ikut masjid tu. Bila 3 orang, yang lain semua tak ikut, semua lepas sembahyang terpinga-pinga. Tanya imam, pasal apa buat sujud sahwi tadi? Imam dia kelebihan dia, kalau apa benda yang dia terlintas dalam kepala dia, dia terlupa ke, dia was-was ke, dia disunatkan buat sujud sahwi. Kita ni yang tak tahu apa, ikut, mesti ikut. Jadi akhirnya yang tak ikut tadi sembahyang ulang semula. Leceh Jadi jangan ulang semula Sebab tu kita kena ada ilmu. Baik. Jadi maknanya itu yang kita dah belajar. Sujud sahwi ni imam buat, makmum wajib ikut. Tetapi kalau imam tak buat, kita nak buat, katakan kita nak buat boleh. Sebab ada perkara-perkara kalau imam tu tertinggal, imam tak buat qunut, imam tak buat, katakan imam dia tak buat tahiyat awal kan. Tahiyat awal tidak membatalkan sembahyang, dia sunat dia. Jadi imam tak buat. Kemudian imam pula dia tak buat sujud sahwi. Kita nak buat, boleh tak? Boleh. Tapi ada syarat dia yang kita dah bincang, iaitu bila imam salam. Bila salam maknanya imam tak buat lah, tapi kita nak buat, boleh. Selesai imam salam kedua-dua tu, kita jangan salam lagi. Imam dah keluar sembahyang, kita boleh sujud sahwi seorang-seorang, boleh. Sujud sahwi ni dituntut tuan-tuan. Sahwi maksudnya lupa. Dalam bahasa Arab, sahwi itu lupa. Jadi sujud lupa lah tu. Jadi kalau kita terlupa, kita was-was, disunatkan. Kalau tak sujud tak apa ke? Tak apa. Benda tu sunat, tak sujud pun tak apa. Tapi lebih baik sujud. Begitu Baik, itu yang kedua kita bincang dulu. Dan yang ketiga kita bincang tasyahud awal. Tasyahud awal ni tahiyat awal. Kalau imam tak buat, kita ikut imam. Jangan buat. Kita tak buat jugalah. Kalau berlawan, imam tak buat, kita buat, batal sembahyang kita. Ataupun imam sujud, imam tahiyat awal, kita terlajak berdiri, kita laju sangat tadi, kita terus berdiri, maka kita jangan turunlah, kita terus berdiri tunggu imam. Tapi ketika itu kita dah hilang pahala jamaah. Kenapa hilang pahala jamaah?
Kerana kita mendahului imam tadi. Imam buat tahiyat awal, kita terlampau laju sangat. Terus kita berdiri, jangan turun. Kalau turun batal. Kita terus berdiri. Cuma kita hilang pahala lah. Pahala jamaah tak dapat satu je. 27 tak dapat. Jadi tuan-tuan jangan gelojoh. Tadi pun sembahyang maghrib saya tengok ada juga yang bergerak sama dengan imam. Sebab kita dah biasa. Kalau budak-budak tu tak apalah, tapi kalau yang bukan budak, itu masalah. Sebab kita dah biasa. Nabi sebut dalam hadis dia, al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minallah. Tergopoh-gapah, cepat-cepat, tak sabar-sabar, tergesa-gesa, ini daripada syaitan. Jangan. Tunggu imam. Wat ta'anni minallah, bersabar-sabar, bertenang-tenang, tunggu imam. Ini perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih. Jadi tuan-tuan jangan sebab kita dah biasa. Jadi tuan-tuan pun kita dah lama sembahyang ni tuan-tuan. 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun sembahyang. Tak ada siapa tegur pun. Kita laju imam sama dengan imam, tak ada siapa nak tegur. Jadi bila kita belajar hukum yang sebenarnya, maka kita terkena bergerak. Dalam sembahyang jemaah ni tuan-tuan, saya selalu ulang-ulang. Tak apa, kita dah dengar lagi. Kita tak boleh bergerak apabila ada dua formula dia. Apabila imam bergerak, makmum diam. Itu formula yang pertama. Apabila imam sedang bergerak, makmum diam, jangan bergerak lagi. Jadi bila nak bergerak, bila imam diam, barulah makmum bergerak. Sebab imam dia bergerak, maksud waktu bergerak tu kita jangan bergerak. Bila dia dah berhenti, dia dah diam. Contohnya rokok kan. Bila imam dah rokok, Allahu Akbar, dia dah diam. Barulah kita turun, Allahu Akbar. Semasa dia turun tu, kita jangan turun lagi. Sebab hukum dia ada situ. Hukum dia sekali sama dengan imam, hilang pahala jemaah. Sekali je. Kalau dua kali sama dengan imam, maka batal semuanya. Ini hukum Imam Syafi'i, kitab yang kita baca ni. Baik. Baik, malam ni kita sambung perhatian kunut. Kunut pun sama juga. Baik, kita baca. Tidak wajib muwafaqah pada mengerjakannya dan meninggalkannya. Sah solat makmum yang tidak membaca kunut walaupun dia mengikut imam yang membaca kunut. Dan begitulah juga sebaliknya. Kunut ni special. Imam buat, makmum boleh buat. Dan makmum boleh tak buat. Kalau imam tak buat, kita boleh tak buat sebab kita ikut imam, imam tak buat. Tapi boleh, kita boleh buat. Imam tak buat, kita boleh buat. Imam buat, kita tak buat. Boleh, kita boleh berlawanan dengan imam. Ini specialnya kunut. Dia tak boleh sujud sejadah, tak boleh. Sujud sawi tak boleh. Dia kena hukum dia, kena ikut. Tapi kunut ni special. Imam buat, kita tak buat. Imam tak buat, kita buat. Boleh, kita boleh berlawanan. Betul dia kata, sah salat makmum yang tidak membaca kunut. Walaupun dia mengikut imam yang membaca kunut. Imam baca, kita tak baca. Sah. Sebab kunut pun dia adalah sunat ab'ad. Banyak tempat tak baca kan. Di Perlis tak baca kunut. Di Mekah tak baca kan. Jadi kita nak baca, boleh. Kalau kita pergi Mekah ataupun pergi Madinah, imam sana banyak imam mazhab Hanafi, dia tak buat. Kita nak buat, boleh. Dan imam di sana pula, dia beri ruang, bagi tempoh masa supaya makmum yang mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i ni baca kunut. Dia bagi peluang. Dia tak ada laju je tak. Cuma kita sebagai mazhab Syafi'i ni, jangan baca kunut. Kunut ada dua jenis. Kunut yang panjang dan kunut yang pendek. Kunut yang pendek macam mana? Kunut kan. Yang panjang kunut, bukan itu. Itu tepi Ramli. Kunut yang panjang tu yang biasalah, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampai habis. Itu panjang. Jangan baca kunut tu. Kenapa tak boleh baca? Baca kunut tu tertinggal lah kita. Imam dah sujud dah. Imam sujud, kita dah doa lagi. Kalau imam tu duduk antara dua sujud, kita belum lagi turun-turun sebab kita doa panjang tadi, batal sembahyang kita. Jadi dianjurkan bagi mazhab Syafi'i ini, baca kunut yang pendek. Pendek dia macam mana? Yang pendek dia, Allahumma ghafirli ya ghafur. Itu je pendek.
Itu kunut yang pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur. Ini kalau nak pergi Perlis, baca kunut tu. Pergi Mekah, baca kunut tu. Apa maknanya? Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Baca tu. Dapat sunnah membaca kunut. Baca yang pendek Jadi maknanya kunut dia boleh berlawanan Baik, kita tengok. Jika imam meninggalkan kunut, makmum masih boleh melakukannya dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan ni maksudnya jangan terlambatlah. Kalau terlambat, imam dah sujud, duduk antara sujud, kita belum lagi sujud-sujud, itu yang bahaya tu, boleh batal. Baik, tengok pertimbangan dia. Yang pertama, sunat makmum mengerjakan kunut jika sempat dengan imam pada sujud yang pertama. Imam sujud pertama, imam tak buat kunut, imam sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, imam sujud pertama kan. Jadi kita sempat tak sujud pertama? Sempat dengan baca kunut yang pendek tadi lah. Allahumma ighfirli ya ghafur. Terus ikut. Sempat tak sujud pertama dengan imam? Sempat. Ini boleh. Maknanya sunat pula hukumnya. Tengok, tuan-tuan gariskan tu. Tuan-tuan buat pensel lagi dia. Sunat makmum, gariskan sunat. Sunat tu dapat pahala. Baik. Itu yang pertama, iaitu sunat makmum mengerjakan. Boleh buat. Yang kedua, harus baginya membaca kunut jika sempat dengan imam pada duduk di antara dua sujud. Maknanya imam dah sujud, Allahu akbar, kita baca doa lagi kan. Lepas imam sujud, imam buat apa? Duduk antara sujud. Allahu akbar, duduk antara sujud. Kita sempat tak ikut dia? Kalau sempat, kalau kita baca yang pendek, sempatlah. Kalau sempat, maka hukum dia harus, boleh. Maknanya kita baca kunut tu dengan segeralah. Jadi imam duduk antara sujud, kita pun duduk antara sujud, dapat bersama-sama imam, makna hukum dia harus. Baik, yang ketiga, tidak harus. Tidak harus ni batal dia tujuh tidak harus tu. Tidak harus bagi melakukannya jika tidak sempat dengan imam kecuali dalam sujud yang kedua. Maknanya dia dapat pada sujud yang kedua tu. Sujud yang kedua tu kita dapat sama-sama dengan imam. Yang lain-lain tu kita tertinggal ataupun kita belum lagi turun. Macam ni tuan-tuan kita baca kunut yang panjang, katalah yang panjang, selalu yang panjang yang kita lambat. Bila kita baca, imam sujud, Allahu akbar. Lepas tu duduk antara sujud, Allahu akbar. Dah dua dah. Lepas tu sujud yang kedua, Allahu akbar. Kita belum lagi. Jadi mana kalau imam tu bangkit sujud kedua, sama ada dia terus tahiyat lah. Bangkit sujud kedua, dia terus tahiyat lah imam. Sebab subuh 2 rakaat kan. Terus tahiyat, kita belum lagi turun-turun, itu tak boleh. Ditulis itu tidak harus, maknanya sini boleh membatalkan solat. Kenapa? Kerana kita dah tertinggal daripada imam 2 rukun berturut-turut. Ini mazhab Syafi'i. Tak boleh tinggal 2 rukun tuan-tuan Mana 2 rukunnya? Pertama, imam sujud dah 1. Lepas imam sujud, imam duduk antara sujud dah 2. Lepas duduk antara 2 sujud, imam akan sujud yang kedua. Sujud yang kedua dah masuk rukun yang ketiga. Bila imam masuk rukun yang ketiga, bermakna kita yang belum lagi turun-turun tu, kita dah tertinggal 2 rukun yang lengkap. Boleh tuan-tuan Kita tertinggal berimam, nak tahunya bila imam masuk rukun yang berikutnya. Tak boleh tinggal 2 contoh kan. Bila tak boleh tinggal 2? Bila imam masuk rukun yang ketiga. Bila imam masuk rukun yang ketiga, confirm kita tertinggal daripada imam 2 rukun yang lengkap. Batal. Kalau tertinggal 2, 3, 4 rukun dan ke atas, solat kita batal. Itu dia kata tidak harus. Ada 3 hukum di situ. Yang pertama sunat, sebab kita sempat sujud bersama imam, sujud pertama. Yang kedua harus. Harus maksudnya dapat duduk antara 2 sujud dengan imam. Dan yang ketiga batal kerana kita dah terlewat. Imam dah nak bangkit daripada sujud kedua dah. Nak duduk tahiyat akhir dah. Kita belum lagi turun-turun. Itu yang batal. Jadi nak elak batal, bacalah kunut yang pendek. Dengan baca yang benar. Baik, makmum yang melakukan kunut yang ditinggalkan oleh imam tidak dianggap melakukan perbuatan tambahan yang tidak dilakukan oleh imam. Tetapi dianggap memanjangkan apa yang telah dilakukan oleh imamnya, iaitu i'tidal. Perbuatan ini dipanggil mutakhallif.
Mutakhallif ni maksud dia, imam tak buat kunut, kita buat, kita berlawan dengan imam lah. Imam tak buat, kita buat. Di Mekah, Mekah imam tak buat, kita nak buat. Dia tidak menganggap perbuatan tambahan. Yang membatalkan sembahyang ni tuan-tuan, bila kita buat benda yang imam tak buat, dianggap perbuatan tambahan tadi. Imam tak duduk tahiyat awal kan, kita duduk tu dianggap melakukan perbuatan tambahan. Sebab benda tu sunat. Kalau wajib kena ikutlah, sunat duduk tahiyat awal sunat. Tiba-tiba imam tak buat, imam lupa ke, saja ke, dia berdiri, kita pula buat, kita buat batal. Dianggap duduk tahiyat awal tu perbuatan tambahan. Tetapi untuk kunut tak, kunut ni dianggap memanjangkan i'tidal. Kita berdiri i'tidal kan, sami Allahu liman hamidah, kita berdiri, okey, kita angkat tangan, itu je. Tak ada, dia tidak dipanggil perbuatan tambahan bila angkat tangan tu, sebab kita angkat tu hanya nak berdoa. Imam dah sujud, kita doa kan, baca yang pendek. Sebab tu dia kata boleh, imam tak buat, makmum buat boleh, ataupun imam buat, makmum tak buat pun boleh. Sebab hukum dia begitu. Habis muka surat 19. Ada soalan?